Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Okey, bersama lagi dengan Cikgu Ernie untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Khas tingkatan 5. Jom belajar bersama Cikgu Ernie. Okey, tengok ini gambar apa murid-murid? Ya, ini adalah gambar tugu negara dan tugu Grace Clark. Okey, apa kaitannya dengan tajuk kita hari ini ya? Okey, kedua-dua ni adalah bentuk-bentuk arca. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan modul 3, seni halus 3.2 arca. Okey, standard pembelajaran, murid boleh di akhir pembelajaran murid boleh 3.2.1 menyatakan maksud arca, 3.2.2 menerangkan fungsi arca, 3.2.3 menyenaraikan media, proses dan teknik dalam aktiviti arca, 3.2.4 mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya arca, dan 3.2.5 menghasilkan karya dengan menggunakan asas seni reka dan mempamerkan serta menceritakan hasil karya. Baiklah, okey, ini adalah antara gambar arca. Okey, kita tengok dahulu apa definisi arca. Arca ni adalah satu bentuk hasil seni dalam susunan 3 dimensi. Permukaannya dapat dirasai dan dipandang dari pelbagai sudut. Arca mementingkan elemen bentuk, imbangan, ruang, penegasan dan kepelbagaian. Kebanyakan arca yang dihasilkan adalah bersifat realistik ataupun abstrak. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini adalah bersifat arca realistik, bersifat arca realistik yang menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya real. Kita tahu apa kewujudannya. Dan arca abstrak bersifat konseptual dan subjek kadang-kadang tidak menunjukkan gambaran asal dan memerlukan daya pemikiran yang tinggi untuk menginterpretasikan bentuk dan maksud arca tersebut. Okey, realistik ni kita tengok je kita dah boleh tahu apa maksudnya, dan abstrak ni kita perlu berfikir bila kita tengok. Okey, kita masuk pula kepada fungsi arca ya. Okey, arca boleh dilihat di sekitar kita seperti taman permainan, dataran dan tanaman rekreasi serta berfungsi seperti berikut. Yang pertama, dihasilkan di sesebuah kawasan atau lokasi dan mengindahkan persekitaran kawasan tersebut. 2. Titik fokus atau tumpuan untuk tatapan umum. Yang ketiga, sebahagian mercu tanda atau pengenalan kepada kawasan pembinaan arca tersebut. Yang keempat, menimbulkan keceriaan, keseronokan, hiburan dan keceriaan kepada kanak-kanak serta orang awam. Yang kelima, simbolik bagi tujuan ritual dan keagamaan. Dan keenam, daya tarikan pelancong. Okey, ini bermakna salah satunya adalah kalau kita pergi ke tempat tu, kita tahu okey, arca ni dibina di situ. Arca dibina di situ. Apa maksud dia? Okey, kita masuk pula kepada kategori arca. Okay, kategori arca ni ada dua. Satu, arca estetik dan satu lagi arca berfungsi. Okay, apa itu arca estetik? Menekankan aspek keindahan dan menyampaikan mesej kepada audiens. Yang dipamerkan di ruangan galeri atau tempat yang sesuai dijadikan sebagai perhiasan. Olahan bahan secara kreatif oleh pengarca melahirkan keupayaan berfikir dan menterjemah subjek serta mempunyai maksud tertentu.
Okay. Dan arca berfungsi ni mempunyai nilai keindahan dan dipamerkan dengan tujuan tertentu. Contohnya patung kaum pribumi Malaysia dihasilkan sebagai lambang kepercayaan dan digunakan dalam upacara ritual mereka. Arca berfungsi ini juga merupakan jenis arca terawal yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya pembinaan arca taman permainan, selain untuk menghias taman permainan itu sendiri, ia juga berfungsi sebagai tempat permainan kanak-kanak. Okay, ini bermakna bila arca estetik ni orang boleh nampak mesej di situ. Dan arca berfungsi ni selain daripada orang nampak mesej di situ dan dapat difungsikan juga, dapat digunakan juga. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis arca. Yang pertama adalah arca assemblage. Apa itu arca assemblage? Himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang mewujudkan sesuatu makna. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk dua dimensi, ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi. Penciptaan arca assemblage termasuk iaitu bicycle wheel, iaitu karya asli yang hilang adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah. Okey, awak tengok ni ada 4 contoh. Okey, yang ini dia menggunakan kulit telur sahaja. Awak keringkan kulit telur tu, awak hancur-hancurkan tapi jangan terlampau hancur. Awak ambil botol, awak balutkan kertas atau apa sahaja. Di luar tu awak boleh warnakan kulit telur tu, keringkan. Bila dah kering, dan awak dah patah-patahkan kan, barulah kita lekatkan pada tepi-tepi pasu bunga tadi, ya. Okey, seterusnya arca timbulan. Okey, arca timbulan ni kalau kita cakap tu arca yang timbul lah, dikenali sebagai arca relief, dibina daripada hasil karya dua dimensi dan kemudian ditimbulkan menjadi tiga dimensi. Dia ni adalah kombinasi antara ciri catan dan arca. Banyak dihasilkan pada bangunan-bangunan keagamaan seperti kuil gereja dan tokong. Proses motong, memahat dan mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadikan figura tersebut timbul dari permukaan yang kelihatan menarik. Ini adalah contoh-contohnya. Ini sebenarnya dibuat daripada kertas sahaja. Di kertas tu awak gulung-gulung, maka terhasillah bentuk-bentuk seperti contoh ni. Ini adalah kotak ni. Awak dah lukis, macam mana awak nak timbulkan? Awak pandai ambil kotak, lekatkan, lepas tu warnakan. Dan bila kita tengok tu bukan lukisan yang rata, tapi ialah lukisan yang timbul. Seterusnya adalah arca binaan. Arca binaan ni pembinaan cantuman daripada bahan-bahan yang sama. Misalnya kalau besi, cantumannya besi. Kalau kayu, cantumannya kayu. Kaedah acuan juga boleh digunakan untuk menghasilkan arca binaan ni. Ini adalah arca binaan. Kita teruskan dengan arca mobile yang keempat. Hasil cantuman daripada pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobile juga dikenali sebagai arca bergerak atau arca kinetik. Mobile biasanya digantung di atas ciling. Bahagian mobile dicantumkan pada sendi-sendi yang membolehkan bergerak dan berputar atau berombak. Cikgu yakin awak biasa tengok benda ni. Awak boleh guna hanger ke ataupun apa sahajalah. Selain daripada yang origami ni, kita boleh juga buat arca mobile
untuk contohnya subjek mengenal huruf. Okey, awak letak ambil satu tali, okey, kita lekatkan huruf A dan bawahnya ayam. So kita boleh kenal. Okey, kita tunjuk A, ayam. Okey, B, kita lekatkan B atasnya, B, bola. Okey, kita boleh cantumkan dia. Okay, yang kelima adalah arca stabal. Okey. Satu binaan seperti mobile yang boleh bergerak tapi terawang-awang kerana memerlukan kedudukan kaki sahaja boleh bergerak. Rekaan stabal ni boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Ini dipakai cawan dan pinggan kertas sahaja. Dia punya corak tu pakai kertas warna ke, ataupun awak tengok ni, tengok macam dia pakai kacang hijau. Dan lekatkan sahaja. Macam mana dia kata kedudukan kaki boleh bergerak? Okey, dia stabil. Jadi stabil yang ini. Hanya kita gerakkan kaki je. Dia boleh goyang-goyang gitu. Okey, seterusnya arca instalasi. Mengaplikasikan teknik pemasangan dan penyusunan bahan dalam satu ruang nyata berasaskan satu penciptaan yang dirancang oleh pengarca. Menggabungkan medium seperti kain, fiber, besi dan sebagainya untuk gaya yang lebih menarik. Proses mengambil masa yang panjang dan susunan subjek memberikan makna yang tersendiri. Penyusunan objek secara keseluruhan akan mewujudkan penceritaan yang ditafsirkan sebuah cerita oleh pengarca. Okey, ini adalah gambar-gambar, contoh gambar-gambar instalasi. Ini lebih kurang campuran. Dia menggunakan medium campuran. Awak nampak ni, nampak macam cangkul semua kan? Cangkul ni daripada kayu, ini daripada besi dan banyak lagi lah. Okey, itu adalah 6 jenis arca. Okay, kita ulang balik apa tadi jenis arca. Okey, yang pertama arca apa tadi? Okey, ada arca stabal, ada arca mobile, ada arca assemblage, ada arca instalasi, ada arca binaan dan ada arca timbulan. Okey, untuk tugasan, murid diminta menghasilkan satu jenis arca dari mana-mana jenis arca yang 6 tadi dan menghantar gambar, video pemprosesan arca. Okey, video pemprosesan ni macam mana awak buat arca tu? Atau ambil gambar hasil karya arca yang telah awak bina dan dibentuk dan hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih sebab belajar dengan Cikgu Elmi. Bye.